Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari telah bantu seramai 2,600 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing kenapa sebenarnya wujudnya manusia-manusia yang boleh makan banyak tapi berat mereka tak naik-naik. Ini yang saya nak share pada malam ni. So, kalau katakan apa yang saya sampaikan pada malam ni itu akan memberi manfaat kepada ramai orang, tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ini. Alright. So, sekejap. Saya nak letakkan segala benda tu nenek kat sini. Okay. Tolong share dulu sebab saya pun nak share juga kejap lagi ni. Tentang kita punya tajuk yang kita nak sampaikan pada malam ni. Alright. Ding 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 ding. Alright, sekejap nah. Baik. Ting. Kau tim. Alright, so minta ampun, minta maaf, saya tadi ada sedikit setting yang kena buat. Boleh tak komen sikit siapa yang dekat sini? Hari ni saya nak share macam mana sebenarnya seseorang itu boleh dapat makan banyak dan masih lagi boleh kawal berat badan mereka. Saya nak buat sedikit macam lukisan kat sini. Memandangkan ramai orang juga macam berminat nak tahu tentang topik ini, dan saya rasa terpanggil untuk saya share tajuk ini, dan saya nak terangkan melalui whiteboard. Di samping saya mempunyai seorang coach juga yang sedang bermain-main dengan high five. High five lah. Yeah. High five. So kita nak share sikit kenapa ada orang boleh makan banyak dan masih lagi boleh kawal berat badan mereka, dan mereka tak gemuk-gemuk pun. Dan inilah jawapannya kepada semua yang berminat nak tahu. Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya lebih ramai lagi orang nampak dan faham konsep ini. Okey. Sebabkan saya seorang left-handed, saya tulisan tangan kiri. Okey, pertama sekali kita kena faham satu perkara. Makan banyak, okey? Makan banyak, okey? Tak semestinya gemuk. Ini yang saya nak tunjukkan ni. Itu yang kita kena faham kat sini. Apakah yang menjadikan seseorang itu mempunyai masalah berat badan? Waalaikumsalam Puan Hizayati. Bukan sebab makan banyak. Bukan. Tutup tepi dulu tentang pemahaman kita. Makan banyak tu boleh gemuk. Waalaikumsalam Kak Su, apa khabar? Jawapan sebenarnya kenapa seseorang itu boleh dapat masalah berat badan ni, kegemukan ni, disebabkan dia makan makanan yang mempunyai kalori yang tinggi. Okey, kalori yang tinggi. Okey, kalori tinggi. Bila seorang itu makan makanan yang ada kalori yang tinggi, okey, tinggi, dia akan menyebabkan ada beberapa benda akan berlaku. Yang ni saya nak share kat sini. Mana Syarif? Syarif, mari sini berdukung. Ya, okey. Ada beberapa benda akan berlaku apabila kita makan makanan berkalori tinggi. Kejap. Boleh dengar tak suara saya? Suara saya jelas tak sebelum ni? Boleh tak confirmkan dengan saya suara saya jelas ke, tak jelas ke? Pam 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 pam, ular yang panjang. Cicak yang pam 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 pam, zirafah yang tinggi. Pam 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 pam, tikus yang panjang pendek tinggi dan rendah. Iklan sekejap. Iklan. Kita ada iklan. Jelas. Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? Pandainya dia nyanyi. Tuan siapa tu? Bye bye. Siapa ni? Baby mana ni? Apa nama ni? Okey. Bila saya sambung balik nampak tu? Garang nama dia. Nama dia Garang. Okey. Ini bukan Noah, ini adik dia, Syarif nama dia. Dia Syarif Dul nama dia. Syarif. Okey. Bila kita makan makanan yang berkalori tinggi, dia akan menyebabkan kita mempunyai tenaga yang lebih. Okey, tenaga yang lebih. Bila tenaga kita lebih dan kita tak gunakan tenaga itu, okey?
kita tak gunakan tenaga itu, dia akan menyebabkan tenaga tu pergi ke tempat-tempat yang kita tak nak dia pergi. Dekat mana contohnya? Macam dekat lemak. Macam ni tau. Makanan berkalori tinggi ni tak semestinya kena makan makanan yang heavy. Tahukah anda, tahukah anda, seperti kat sini ada Puan Hizayati, Kak Lin, Sekejap, boleh tak share kejap Facebook Live ni? Saya nak share something ni yang sangat-sangat special kepada semua yang ada dekat sini. Saya nak memastikan kita semua faham, jelas, terang, lagi bersuluh tentang konsep-konsep yang kita nak sampaikan pada malam ni. Supaya dengan harapan kita akan faham yang sebenarnya nak kurus ni tak susah pun. Bila kita faham beberapa konsep-konsep penting ni. Astaghfirullahalazim. Okey. Contoh makanan berkalori tinggi tetapi tak mengenyangkan. Seperti mana saya sampaikan hari itu. Nama dia adalah kalori bodoh. Siapa kat sini yang pernah dengar saya explain tentang kalori bodoh? Ni. Pom 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 pom. Ketuk. Tapi saya kena duduk dan diam. Kokon. Kokon pula ni. Kokon. Nak pegang kokon. Okay, sorry Contoh makanan berkalori tinggi. Sebagai contoh macam mana tau? Macam bila kita makan nasi, nasi contohnya, mana ni? Sebagai contoh. Kokon. Apa nak live kejap lah. Nasi Bagi kita makan nasi. Dekat sikit. Nasi ini contoh lah. Saya bagi contoh mengikut portion yang tertentu, mengikut lauk banyak mana kita ambil. Katakan dia adalah sebanyak 500 kalori. Katakan, okey. Tahukah anda 500 kalori ni daripada nasi ni kita boleh dapat juga pada potato chip brand Pringles ataupun Mr. Potato. Satu tub ni sama dengan kalori sebanyak 500 kalori. Persoalan dia dekat sini, adakah saya nak buat satu quiz kepada semua yang dekat sini, boleh tak? Okey, boleh tak komen? Mana yang lebih kenyang? Makan nasi ataupun makan potato chip? Boleh tak komen atau boleh tak bagi saya love sekiranya makan nasi tu kenyang, dan boleh tak bagi saya like? Okay, like kalau katakan makan potato chip tu kenyang. Boleh tak komen? Kokon. Sementara tengah tu komen, saya nak mengkokonkan budak ni. Kokon. Boleh tak komen kejap? Nasi, kata Kak Su, makan nasi. Betul, power semua dekat sini. Kenapa kita makan nasi ini kenyang berbanding dengan potato chip? Sebab makanan nasi ini dia ada satu benda antaranya adalah fiber. Fiber nasi ini ada tapi tak banyak berbanding dengan brown rice. Tapi nasi ini lebih banyak fiber daripada potato chips ni, walaupun kalori yang sama. Siapa sini faham? Malam Puan Kak Ros. Nimah. That's why ada orang cakap, coach, saya makan sikit je. Saya tak makan nasi. Saya tak minum air manis. Besok makan apa? Saya makan potato chip. Saya makan potato chip sehari 1 botol. Sikit lah tu kan. Dah lah tak kenyang. Tapi kenapa saya gemuk lagi? Sebab kalori ini walaupun sama dengan nasi punya kalori daripada nasi itu mengenyangkan, kalori daripada potato chip itu tak mengenyangkan, menyebabkan head. Dahlah, pakailah. Pakailah Syarif. Semua nak pakai. Ni nak marah. Dia nanti ada anti marah. Saya yang balu. Mah balu. Mah balu mah. Mah pipi. Cepat. Okay. So nasi kenyangkan. So that's why kita kena faham pemilihan makanan yang macam mana, tak kisahlah kalori tinggi ke rendah, yang mana yang patut kita pilih.
Bagi saya yang ni apa dia? Tu ni lah. Dia nak main benda Allah ni rupanya. Hei, mana boleh? Nanti kan dia sejuk. So, siapa dapat sesuatu so far? Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? Kokon tu adalah apa? Kokon itu adalah nama dia Ekon. Kokon. Kan? Garangnya Sarip. Itulah pasal nama pun Sarip. Macam cerita P. Ramlee. Malulah siapa tu tengok tu. Semua orang tengok Sarip. Malulah. Korek hidung pula tu. Walk dulu. Ambil ball color orange. Cepat ambil ball color orange. Ambil. Nah, pop. Ni pop. Nah. Macam mana abang nak buat live ni? Abang nak buat live macam mana? Hantuk lah tu. Okey. Nak tidur tu kat memang nak tidur. Lepas ni, saya rasa saya buat live paling sekejap dalam dunia kot. Mana boleh walk dah malam lah. Nanti sejuk. Lepas ni masuk buai lah tidur. Kita kat mana tadi? Nose. Kita kat mana tadi? Lupa dah. Kita punya cerita dia, kalau katakan kita makan makanan yang berkalori tinggi, macam makan nasi, dan kita tahu kita makan nasi tu mengenyangkan, dia akan menyebabkan kita rasa kenyang tu lama sikit. Kita tak terasa macam kita nak makan lagi lepas tu. Sebabnya kita dah cukup kenyang. Sekejap. Ya. Macam mana? Jom lah apa? Sekejap lah. Kejap, live. Okey, sama balik semula. Nak tidur. Okey, sikit sekarang ni dah ada masa sikit. Boleh tak saya nak sambung semula? Sorry, minta ampun. Bagi saya masa 5 minit untuk saya concludekan Facebook Live saya pada malam ni. Macam ni. Dalam sehari, kita mungkin akan makan beberapa jenis makanan. Boleh tak komen apakah makanan yang kita makan? Sebagai contoh. Contohnya, pada waktu pagi. Kita mungkin secara praktikalnya kita akan makan contohnya di sebagai satu set makanan roti canai, kan? Contoh. Okey, macam mana ni roti canai? Okey. Pagi dan kita mungkin minum teh tarik, contoh. Dan kita mungkin makan kari pap sikit. Oh, kari pap. Coach, saya tak makan banyak lah. Coach, saya makan sekeping je roti canai. Saya makan kari pap 2 ketul je. Saya minum teh tarik je. Apa yang berlaku kepada kita? Kita dah makan mungkin kat sini sebanyak 600 kalori. Okey. Semua kat sini pernah makan roti canai, semua kat sini pernah makan kari pap, semua sini pernah minum teh tarik. Kenyang tak? Adakah kita rasa kenyang dengan makan benda Allah ni semua pada waktu pagi? Jawapan saya tak. Kalau kita rasa kenyang sekalipun, dia hanya kenyang sementara. Dan mungkin pada jam 11 pagi atau mungkin jam 12 tengah hari kita dah rasa lapar dah. Lapar yang nak mampus ni lapar. Ini pagi. Okey. Kenyang sekejap kata Puan Hizayati. Terima kasih. So, ini semua 600 kalori. Contoh 600 kalori. Dan kita letak sini 600 kalori sekarang. Okey. Apa tu kalori? Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh join kita punya Telegram channel Shah Batak untuk saya explain lebih lanjut lagi. Boleh tak? Okay, saya letak je link Telegram channel Shah Batak ni supaya siapa-siapa yang berminat atau lebih lanjut boleh join. Tu saya explain dengan lebih terperinci sedikit demi sedikit. Right, hai penyusungi, apa khabar? Okay, itu satu. Kedua, pada waktu tengah hari pula, okay, pada waktu lunch, okay, kita mungkin secara praktikalnya kita makan nasi. Kita makan nasi. Okay. Kita makan lauk. Katakan lauk ayam ke. Apalah kan. Ayam ke. Kita ambil sayur sikit ke. Itu bukan makan sayur. Kita mungkin minum air sirap. Katakan. Contoh. Betul tak nampak saya ni? Sirap.
Zirap pula. Macam mana nak tulis ni? Okay. Untuk pengetahuan, saya tengah tulis mirror image sekarang ni. So, saya sendiri pun tak biasa dengan tulisan macam ni. Okay, sirap tu tak sirap? Sirap. Right. So, ni pin comment. Yes. Right. So, benda ni semua, kita mungkin dah makan, saya just agak-agak je, kita easily boleh makan sebanyak 600 kalori lagi. Contoh. Ini adalah secara rough figure untuk saya sampaikan sebagai penerangan kita. So, kita dah makan sebanyak 600 kalori. So, 600 kalori. Okay, boleh faham masuk faham? Waalaikumsalam Tuan Basikal Lapuk. Nama Tuan Basikal Lapuk. Okay, satu lagi, kita mungkin makan petang. Kita mungkin makan petang, kita makan snack ataupun makan petang lah. Petang, kita mungkin order apa? Kita mungkin beli goreng pisang. Goreng pisang saya dah makin okey lah terus terbalik macam ni. Goreng pisang, contoh. Kita mungkin beli teh. Apa-apalah, teh ke kopi lah, kali ni kopi pula. Kopi apa kopi apa-apalah, kopi susu ke, kopi yang Nescafe tarik ke, dekat mana-mana entah kan. Kita juga mungkin makan kopok leko katakan. Tak salah makan ni semua, tak salah. Benda ni semua katakan kita dah makan sebanyak 500 kalori. 500 kalori kita makan kat sini. Okay? Kopi bean, yes, kopi goyang. Tadi saya minum kopi bean kau punya. Okay, bukan satu tapi dua. Dah seminggu lebih dengan kopi bean je, habislah aku. So kata kita dah ambil sebanyak 500 kalori kat sini. Okay, contoh. Ini baru ke petang, kita dah makan sebanyak berapa? 1,700 kalori dah dekat sini. Kan? Waalaikumsalam Kak Puan Yuna. Baru dapat je, tak apa, it's okay. So, bila kita dah makan sebanyak 1,700 kalori, kita belum lagi makan dinner. Tapi kita dah makan sebanyak 1,700 kalori. Kita makan sikit-sikit. Especially pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kita makan sikit-sikit. Kan? Dan adakah kita rasa lapar pada waktu malam? Jawapan saya ya, kita akan rasa lapar juga. Dan apa kita akan buat pada waktu malam? Kita akan makan lagi. Sama makanan macam kita makan lunch. Jadi kita total dah makan sebanyak, tambah lagi 600 kalori kat sini. Kan? Tambah lagi Puan Salam Puan Lala. Okay? Kita tambah lagi 600 kalori kat sini, kita dah jadi sebanyak 2,000. Macam mana tulisan ni? Kita dah makan sebanyak 2,300 kalori. Dan adakah kita rasa kenyang? Kita rasa tak kenyang lagi. Kenapa? Sebabkan beberapa pilihan makanan yang kita makan pada waktu pagi, tengah hari, petang dan malam menyebabkan kita rasa cepat lapar. Apakah contoh makanan yang menyebabkan kita rasa cepat lapar tu? Nombor 1. Boleh tak komen nak tahu dulu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin dulu. Coach, kalau kita makan bawah kalori yang diperlukan, boleh ke? Macam mana? Untuk turunkan berat badan. Cantik, terima kasih Tuan Basikal Lapuk. Saya nak like dulu Tuan Basikal Lapuk punya komen. Okey. Waalaikumsalam Puan Kamsiah. Cik Yah, apa khabar? Nak tahu Okey. Contoh makanan yang menyebabkan kita rasa mudah nak rasa lapar. Contoh pada waktu pagi tadi. Macam roti canai. Okay? Roti canai. Yang kedua adalah kita punya air tu. Air teh tu tadi. Teh tarik kita tu. Macam mana ni? Teh tarik kita. Mana kita punya marker je ni? Teh tarik tadi kan? Teh tarik. Ini kedua-dua ni mempunyai GI yang tinggi. GI yang tinggi yang menyebabkan dia akan bagi kita rasa lapar dengan cepat gila. Hai Tuan Kaki, apa khabar? Pada waktu lunch kita minum air sirap tadi menyebabkan dia punya rasa lapar tu cepat naik. Pada waktu petang kita makan goreng pisang, kita makan kopok leko, kita minum kopi goyang tadi tu. Itu semua akan menyebabkan kita rasa cepat lapar sebab itu adalah semua makanan yang ber-GI tinggi. Yang akan mengganggu selera makan kita. Campur pula pada waktu dinner kita minum air sirap lagi. Walaupun kita makan banyak kat sini, kita rasa lapar.
what if, kalau katakan saya nak tunjuk satu cara macam mana pemilihan makanan yang paling gila sesuai untuk kita makan setiap hari supaya kita akan dapat kawal selera makan kita. Dia akan menyebabkan kita rasa kenyang lebih lama. Dia akan menyebabkan kita lebih mudah turunkan berat badan dan jadikan usaha kurus kita tidak membebankan. Boleh tak komen nak tahu? Komen nak tahu dulu. Okay? Nanti saya akan tunjukkan template dia yang saya rasa macam kita boleh amalkan. Cuma persoalan dia portion banyak mana je yang kita kena tahu lepas tu. Saya akan tunjukkan template pemakanan. Okey. Pemakanan. Susah ni sebalik ni. Gua tak tulis nak tahu dulu. Akak dah try minum kopi tadi coach, minum dengan superfood roll oat, memang sedap. Makanan giat rendah kenyang lama. Betul kata Puan Felpi. Okey, saya nak menjawab soalan daripada Tuan Basikal Lapuk. Tak tahu Tuan ke Puan ke saya tak pasti. Tapi saya nak cerita pasal kalori. Sikit. Supaya kita faham tentang overall konsep yang saya cuba nak bawa pada malam ni. Okey, to be honest, apa yang saya nak share pada malam ini adalah benda yang sangat gila mahal dan akan mengubah hidup kita sampai kiamat kalau kita faham benda betul. Bunyi dia macam melampau betul macam. Tapi this is the real thing. If kita faham benda ni, insyaAllah kita tidak akan ada masalah berat badan sampai bila-bila lagi dah. Itu janji saya. Saya berani kerat salah satu daripada jari saya untuk saya sampai. Sebab benda memang dah terbukti berkesan. Bukan saya je cakap, doktor cakap, fitness coach cakap, dietitian cakap, nutritionist cakap, semua orang cakap benda yang sama. Tapi ada orang masih kita sangkut. Oh, nak kurus ni kena tak payah makan nasi. Memang sedih. Okey, sambung balik. Tentang kalori. Soalan daripada Tuan Basikal. Mana tadi? Tuan Basikal Lapuk. Okey. Terima kasih Tuan Basikal Lapuk sebabkan bertanya soalan. Okey. Macam ni. Kita ada keperluan kalori yang tertentu. Semua orang. Macam mana nak tahu beberapa banyak keperluan kalori? Lain orang lain. Okey. Lain dia punya jumlah dia. Okey. Kalau kita makan terlalu rendah sangat, contohnya kalori kita perlukan sehari contoh sebanyak 1500 kalori sebagai contoh, tapi kita gedi, aku nak kurus cepat, saya nak makan 800 kalori sahaja sehari. Contoh, apa yang berlaku kepada badan kita? Yang ni saya nak jawab. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kita mungkin akan menyelamatkan nyawa adik-beradik kita yang nak turunkan berat badan. Kita mungkin akan menyelamatkan nyawa jiran kita. Semua orang lah yang kita sayang ni. Sebab apa? Sebab kita mungkin akan menyebabkan kita rasa susah sikit kan. Diorang kata nak dia kena stop makan nasi. Naya stop makan seminggu, last tak tahan lama. Betul, exactly Tuan Basikal. Bila kita makan kalori 800 kalori, yang mana kita perlukan sebanyak 1500 kalori untuk kita turunkan berat badan, apa yang berlaku kat sini? 700 kalori ni badan kita perlukan untuk kita punya aktiviti seharian. Bila kita tak bagi kalori secukupnya kepada badan, badan kita mungkin sedang mencari-cari tenaga daripada mana yang ada. So, badan kita ada banyak sistem. Sistem jantung, otak kita, saluran darah kita, kita punya aliran darah kita dan sebagainya, muscle kita, semua tu perlukan tenaga. Dan tenaga yang kita boleh dapatkan daripada 800 kalori ini sahaja. Badan kita mungkin akan berada dalam keadaan survival mode, yang mana badan kita terpaksa mengorbankan sistem-sistem badan yang lain. Contohnya, kita mungkin akan hilang kemampuan kita untuk berdiri dengan lama. Saya kenal seorang ni. Boleh tak komen nak tahu kejap? Boleh tak share Facebook Live kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Ada seorang ni yang saya kenal. Dia adalah orang yang agak famous juga di Malaysia. Dia share kepada kita semua yang dia makan sebanyak 800 kalori sehari. Apa yang berlaku kepada dia? Dalam tempoh 2 bulan, dia amalkan kalori rendah macam tu. Tiba-tiba dia tak boleh berdiri.
Tiba-tiba dia tak boleh gerakkan kaki dia. Tiba-tiba dia tak boleh nak buat apa-apa melainkan bercakap dan menggerakkan mata sahaja. Dia tak boleh berjalan. Nak ke mana-mana kena ada orang papah duduk kat kerusi roda, orang tolak. Automatically dia dihantar ke hospital. Kenapa? Sebabkan badan dia dah mula consume nutrien dalam badan dia sendiri untuk dia kekal hidup. So apa yang berlaku kepada tulang dia? Tulang dia makin rapuh. Darah dia makin kurang, dia punya hemoglobin, zinc dan sebagainya, menyebabkan dia senang dapat anemia. Macam tu semua. That's why kita tak boleh sesuka hati makan terlampau rendah sangat, menyebabkan dia bukan dapat kurus, tetapi mungkin akan mendatangkan maut. Boleh faham tak sesuatu? So that's why penting sekali untuk kita faham berapa banyak kalori yang kita perlukan sehari supaya kita tahu berapa banyak yang kita patut makan berdasarkan knowledge yang kita faham. Hai semua yang baru join Facebook Live kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang join. Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, dan boleh tak join kita punya Facebook Live, kita punya Telegram channel yang saya dah letak dekat pin komen ni, sebab ada sesuatu yang saya nak share kepada semua tentang apa yang kita nak buat setiap hari. Ada juga mereka yang tak makan nasi betul-betul kurus. Ini terpulang kepada mindset masing-masing. Betul, orang yang makan nasi memang betul dapat turunkan berat badan, tetapi cara tu cara tak sustainable. Dia tak boleh tahan lama. What if tiba-tiba dia ada kehendak nak makan nasi, berat badan dia akan naik mendadak. Siapa sini Kak Su Kak Su ada tak lagi Kak Su? Kak Su, Puan Sushira. Ada tak Puan Sushira kat sini? Dia pernah bagi tahu kat saya selama 2 tahun ke setahun tak makan nasi, turun 1 kilo. Tapi bila follow cara kita, dia makan nasi dan makan lebih banyak lagi, berat dia mula turun lebih banyak lagi daripada berapa banyak dia pernah turun sebanyak setahun tu. Puan Kak Su Syira Ismail, betul tak Kak Su? Kak Su pernah cuba tak makan nasi setahun, dapat turun berapa kilo Kak? Kita sikit kat sini. Okey, sama balik. Bahagian ini adalah benda yang paling gila penting dalam sejarah saya buat live. So terima kasih kepada yang share Facebook Live ni, sebabkan ini memberi banyak manfaat kepada ramai orang, dan tahniah kepada anda semua. Right. So ini yang saya suggest. Apa yang saya nak susun dekat sini adalah makanan yang ber-GI rendah, makanan yang berfiber tinggi, dan makanan itu juga sedap dan kita boleh amalkan hari-hari tanpa perlukan keluarkan kos yang sangat banyak kepada pembelian makanan-makanan kayangan, seperti macam nak beli ikan salmon ke, macam nak beli chicken breast ke, tak payah. Benda ni je pun dah cukup, dan kita masih lagi boleh makan makanan kegemaran kita hari-hari. Boleh tak komen nak tahu, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya nak sharekan kepada 3 bahagian. Pertama, breakfast. Okey. Kedua, lunch dan dinner. Sama je sebabkan makanan yang sama biasanya. Dinner. Dan satu lagi adalah snack kita. Okay, nampak tak tulisan saya? Okay, sorry tau kalau katakan tulisan saya ni macam huru-hara sikit. Memang sebabkan saya tengah tulis dalam keadaan mirror image. Saya bukan ada masalah kesihatan seperti yang benda entah. Okay, saya nak alih kalau ni. Yang ni saya nak explain kepada you all semua apa yang patut kita makan setiap hari pada waktu breakfast, lunch, dinner dan snack. Boleh tak komen nak tahu, dan boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey tak kita punya sharing pada hari ni? Okey, boleh tak komen sikit? Okey tak sharing kita pada hari ni? Membantu tak kita untuk faham lebih mudah macam mana cara kita untuk turunkan berat badan supaya kita rasa tak tertekan pun nak kurus ni sebenarnya. Okey je. Okey, alhamdulillah, terima kasih. So, breakfast ni kita akan pastikan kita makan makanan yang ber-GI rendah, fiber tinggi. Ini dan juga satu lagi nama dia adalah protein tinggi. Protein tinggi.
tinggi. 1, 2, 3. 3 kriteria ini bila kita masukkan dalam kita punya breakfast, ada beberapa benda akan berlaku kepada diri kita. Nombor 1, kita akan rasa kenyang lebih lama. Nombor 2, kita akan rasa lebih bertenaga. Nombor 3, kita akan lebih mudah turunkan berat badan. Nombor 4, kita akan rasa sangat segar dan kita akan rasa macam sangat gila aktif, cergas. Dan walaupun kita rasa usia kita dah sampai ke 50-an, kita rasa diri kita ni lebih muda daripada usia kita sekarang. Siapa sini faham sesuatu? Apa contoh makanan berprotein tinggi? Telur, ayam, daging, ikan. Apa yang kita boleh makan? Contohnya macam roti telur ataupun telur separuh masak, boleh. Nak makan ayam, boleh. Makanlah benda yang ada ayam ataupun ikan ataupun sayur, tak ada masalah. Sayur pula. Daging ataupun ayam ataupun ikan ataupun benda lah, segala benda. Makanan yang ber-GI rendah, contohnya macam let's say oats. Kita boleh makan oats. Jarang kita nak makan oats dengan ayam kan? Tak ada masalah. Kita boleh je makan oats dengan minum susu. Tak ada masalah. Okay? Yang paling penting, kita jangan sesekali ambil makanan ataupun minuman yang ber-GI tinggi, iaitu yang bergula tinggi dan berfiber rendah. Ianya akan mengganggu progres berat badan kita dan mengganggu usaha kita nak turunkan berat badan pada hari itu. Dan that's why kita rasa lapar dengan cepat walaupun kita banyak makan pada waktu pagi tu. Kita mungkin akan rasa mengantuk, lapar dengan cepat. Sebab apa? Sebabkan kita salah pilih makan. So that's why kita nampak ramai orang ada masalah memilih makanan yang sihat pada waktu pagi. So that's why kita tengah keluarkan sejenis makanan, nama dia adalah nama dia adalah energy bar. Yang mana kita tak perlu nak ada pinggan, mangkuk, sudu, garfu, tak perlu nak bancuh, tak perlu nak masak, tak perlu segala benda untuk nenek. InsyaAllah kita just makan je, kita buka je wrapper dia dan terus makan ngap. Semua ketiga-tiga ni ada dalam kita punya makanan tersebut. Waalaikumsalam Puan Mem Ikin. Lama tak nampak Puan Mem Ikin dalam Facebook live saya. Sihat ke? Kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, lunch ni. Saya rasa paling ramai orang tak ada masalah adalah pada waktu lunch. Kita boleh makan lunch dan dinner ni macam kita makan sekarang. Tak ada masalah nak makan yang berkuah. Tak ada masalah untuk kita ambil nasi putih. Yang paling penting kita kena kawal portion. Portion control adalah yang paling penting pada waktu lunch dengan dinner. Kita boleh makan apa-apa yang kita nak. Kita akan dapat yang tinggi. Apa bar? Energy bar. Energy bar level up. Okey, sekejap saya letaklah. Mungkinlah ada sesiapa yang nak tahu tentang apa kita punya makanan ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, pergilah join Telegram channel. Sebab saya nak letak penerangan tu nanti saya boleh explain dekat dalam Telegram channel. Boleh tak? Siap, alhamdulillah. Baru lepas pantang. Wow, tahniah Puan Mem Ikin. Lelaki ke perempuan? Boleh tak share sikit dalam ni? Okey, pada waktu breakfast, kriteria ini penting. Pada waktu lunch dan dinner, kita boleh makan makanan yang biasa kita makan, cuma kena kawal portion. Portion control adalah kunci dia untuk berjaya dalam progres kita untuk turunkan berat badan pada waktu lunch dengan dinner. Pada waktu snack pun sama. Kita kena cuba elakkan memakan makanan yang ber-GI tinggi. Namun ada satu benda yang saya nak explain kat sini. Untuk snack, boleh tak saya nak explain sikit tentang snack ni? Dia ada dua kriteria manusia yang saya jumpa yang perlu makan makanan yang macam mana. Ada orang pada waktu snack dia layak makan makanan yang manis, macam makan donat ke, makan kari pap ke. Dia layak makan. Kenapa? Kan? Kenapa tu? Dia kena cakap tentang satu tajuk, nama ni adalah energy balance. Okay, energy balance ni saya tak nak cerita kat sini panjang lebar, tapi snack ni akan menjadi penentu sama ada kita punya usaha nak turunkan berat badan adalah satu usaha yang membebankan ataupun tidak. Siapa nak tahu lebih lanjut tentang bahagian snack? Saya dah explain tentang breakfast, saya dah explain tentang lunch, saya
Saya dah explain tentang dinner. Saya explain serba sedikit tentang snack. Sekarang saya nak explain sikit. Bukan sekarang, nanti saya akan explain sikit dalam snack ni, dalam Facebook, dalam Telegram channel Syah Batak yang saya letak dekat pin komen tu. Coach nak tanya, buah GI-nya rendah ke tinggi? Buah GI ada yang rendah, ada yang tinggi. Waalaikumsalam Puan Ida Osman. GI, contoh buah yang ber-GI rendah seperti macam buah apple, jambu, mostly adalah buah yang crunchy. Buah yang ber-GI tinggi, dia adalah buah yang macam lembut sikit, macam mangga, macam pisang. Dia GI dia tinggi sikit. Walau bagaimanapun, kita kena faham tentang snack ni sikit. Tahniah Puan Mem Ikin. Wah lama, Puan Mem Ikin tiba pregnant, tiba mengandung. Okey, tak apa. Sambung semula. Saya nak tanya, siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang makanan snack yang macam mana? Ada orang boleh makan makanan yang ber-GI tinggi, ada orang boleh makan makanan yang ber-GI rendah sahaja. Siapa nak tahu tentang topik ni, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Apa yang saya nak minta you buat adalah, saya akan sambung tentang tajuk snack ni dalam Telegram channel Syah Batak. Boleh join Telegram channel Syah Batak tu. Saya akan explain lebih lanjut dan saya juga akan explain tentang energy bar. Apakah yang kita nak keluarkan? Apakah rasa dia? Macam mana rupa bentuk dia? Apakah kelebihan dia? Apakah masalah yang kita sedang alami sekarang mungkin? Dan energy bar tu boleh bantu kita. Apakah sebenarnya konsep energy bar ni kita nak bawa? Apakah yang kita boleh dapat daripada energy bar tu? Semua saya akan explain dekat dalam Telegram channel Syah Batak tu. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh join Telegram channel kita tu sekarang, sebab tak lama lagi saya nak habiskan live. Sekejap, macam kepala kena tinggi sikit. That's why saya suka pakai cap sebenarnya. Mana cap aku? Macam cap. Sebab kenapa tak kepala saya macam dia melantunkan sinar harapan kepada kita semua. Dan sinar harapan ini bukan kita rasa macam kita lebih senang nak kurus kot. Nampak sinar harapan tu. Okey, siapa sini dapat sesuatu, boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Ramai juga orang jam kita ni. Ramai orang nak tahu pasal benda ni. Sebab saya akan explain lagi pasal benda ni dalam Telegram channel Syah Batak. Okey, dapat sesuatu tak? Siapa yang mungkin baru join, boleh tonton semula kita punya Facebook Live. Saya ada terang banyak benda juga. Yang ini adalah bahagian yang paling gila penting dalam urusan kita nak turunkan berat badan. So yang paling penting sekali, join Telegram channel Syah Batak yang saya letakkan pin komen tu. Nanti saya akan explain, insyaAllah kalau tak malam ni, esok tengah hari, saya akan explainkan tentang snack yang macam mana dan apakah itu yang saya maksudkan tentang apa? Tentang ni. Macam bergaduh pula kan. Tentang bukan energy bar. Energy balance nama dia. Macam mana energy balance ni mempengaruhi kita punya progress nak turunkan berat badan. Nampak tak tulisan saya ni? Lawa tak tulisan saya? So, energy balance ni ada kena-mengena tentang apakah makanan pada waktu snack yang kita nak makan. Ini yang akan menjadi penentu juga macam mana kita nak turunkan berat badan. That's why daripada pemahaman energy balance ni jugalah Batak Fitness keluarkan apa? Keluarkan energy bar. Energy bar. Dia bentuk dia macam Apollo tak? Macam Apollo. Dia senang dimakan. Nak makan tengah-tengah bawa kereta macam Puan Mem Ikin tengah dalam pantang, mungkin tengah buat apa-apa ke, tengah mandikan anak ke, lapar, just buka je wrapper tu makan ngap. Dia dah cukup dah, dapat dia punya protein, dah dapat dia punya fiber, dah dapat dia punya GI yang rendah. Secukupnya membantu kita dalam proses nak turunkan berat badan. Tapi untuk Puan Mem Ikin, fokus dulu pantang. So, dapat sesuatu so far, boleh tak komen? Boleh tak bagi saya love banyak sikit? Dan boleh tak join Facebook Live kita? Boleh tak join kita punya Telegram channel kita? InsyaAllah saya akan share lebih terperinci tentang energy balance
dan energy bar. Macam mana energy bar ni boleh menyelesaikan masalah kita, especially makanan di waktu pagi, dan yang mana kita boleh memudahkan proses kita nak turunkan berat badan supaya usaha berat badan kita, usaha penurunan berat badan kita berlaku dengan sangat gila mudah tanpa rasa stres. Walaupun kita makan nasi hari-hari, walaupun kita makan lebih banyak daripada sehari, kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Join Telegram channel kita. InsyaAllah saya akan explain lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Bye.